Saudara, usaha untuk merubah diet masyarakat bukanlah sesuatu perkara yang asing lagi. Sebelum ini, masyarakat digalak untuk mengurangkan pengambilan gula demi memerangi penyakit kencing manis. Kini masyarakat diajak untuk mengurangkan kadar sodium pula. Persoalannya, adakah usaha untuk merubah diet masyarakat memang benar-benar sukar untuk dilakukan? Saya fikir untuk mendapatkan jawapannya, Detik minggu ini perlu mengambil pendekatan berbeza. Selama sehari, saya mengikuti rutin harian keluarga Ahmad Abdillah dan cara pemakanan mereka. Dan ketibaan saya tepat pada waktunya sedang mereka bersarapan pagi. Sebaik-baiknya diet ialah semua masakan yang disiapkan sendirilah. Sebab kita tahu apa yang kita gunakan. Bila memasak tu kita kena elakkan daripada menambah garam, gula atau penambah rasa. Kita boleh gantikan bahan-bahan tu dengan rempah ratus atau herba untuk meningkatkan rasa masakan itulah. Sodium levels within dishes from 2010 to 2023 has increased approximately 22%. The amount of sodium within a dish of them will exceed actually your recommended intake for that particular day. And the recommended intake for a person a day is about 2,000 milligrams of sodium. Namun, jangan kita salah faham. Sodium sebenarnya bahan penting untuk diet kita. Sodium bantu salurkan impuls saraf, pastikan otot berfungsi dengan betul dan kekalkan kadar air dalam tubuh kita. Pun begitu, kadar sodium yang tinggi menjejas keseimbangan itu dan kesihatan. Persoalannya kini, mampukah rakyat Singapura mengamalkan diet rendah sodium? Mentelah lagi, Tinjauan Pemakanan Nasional mendapati secara purata rakyat Singapura mengambil 3,600 mg sodium atau 2 sudut teh garam sehari, melebihi 2,000 mg sehari yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO. Jadi Abdillah, adakah rutin seharian anda sibuk sebegini? Kalau ada masa, bermakna budak-budak siap awal, saya akan mengambil pengangkutan awam. Tapi kalau tidak ada masa, saya akan ambil teksi. Jadi kalau begitu, sempat atau tidak anda sekeluarga bersarapan bersama? Tak sempat. Kalau ada masa, kami akan makan makanan yang dah tersedia lah. Saya akan pergi ke kedai runcit untuk dapatkan makanan seperti roti atau Milo yang dalam botol. Gaya hidup sibuk mempengaruhi cara pemakanan. Apakah sukar untuk mengawal kadar garam bila kita diburu waktu? Selain menjejak cara pemakanan Ahmad Abdillah, pengacara Detik Nur Hilmi Hakim turut diberi cabaran mengurangkan pengambilan sodium atau garam selama seminggu. Saya menyahut cabaran ini dan sebenarnya agak susah ya untuk mencari makanan ataupun bahan-bahan yang mengandungi kurang sodium, kerana di internet pun apabila saya mencari, saya perlu mencari secara ekstensif sebelum mendapatkan jawapannya. Jadi untuk hari pertama ini saya ambil cara mudah lah, iaitu untuk masak telur saja 2 biji. Saudara, ini sudah hari kedua ya cabaran diet kurang sodium ini. Hari ini saya makan sayur-sayuran dan juga ayam bahagian dada. Dan untuk sedikit rasa itu saya letaklah sedikit lada hitam. Sodium boleh didapati dalam pelbagai jenis makanan. Ini termasuk makanan segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, susu dan juga keju. Tapi kadar sodium dalam makanan itu
bergantunglah kepada jenis makanan. Ia juga boleh didapati dalam makanan proses, seperti biskut, makanan ringan, keropok, keripik. Saudara, ini sudah masuk hari ketiga ya saya mencuba diet kurang sodium ini. Tetapi memang sebenarnya agak susah lah untuk saya kerana kalau saya makan di luar pun gerai-gerai tidak menunjukkan bahan-bahan ataupun tidak menunjukkan lauk-lauk yang sebenarnya rendah sodium. The number of dishes and stalls out there serving out lower sodium dishes is not high. At this point in time, approximately 800 eateries around Singapore. But I think it's growing, and that's something that we are working very, very hard on. Sedang Hakim melalui cabarannya, saya terus meneliti cara pemakanan Ahmad Abdillah dan keluarganya dalam sehari. Tadi bila anda beli makanan ini kan, adakah anda perasan tentang berapa kandungan sodium yang ada? Saya tak pasti pula. Yang saya perasan hanya lambang low calorie. Pada pendapat anda ya, adakah anda rasa inisiatif seperti diet lebih sihat, rendah sodium ini boleh dilaksanakan oleh rakyat Singapura yang sibuk dengan rutin seharian mereka? Secara jujur, saya rasa boleh dilaksanakan. Cuma kita perlu adakan usaha sedar ataupun conscious effort. Kadang-kala masa dan sumber untuk dapatkan pilihan makanan yang sihat akan jadi penghalang, tapi kita perlu prihatin tentang pemilihan makanan kita. Ternyata benar perkongsian Abdillah dan Hakim. Tempat-tempat makanan tidak mengungsikan kandungan sodium dalam makanan. Jika tempat makanan sendiri tidak ada maklumat, bagaimana pula masyarakat hendak memainkan peranan mereka? Sebagai peniaga, kita suka untuk mengikuti saranan kerajaan yang mana pemakanan sihat itu adalah baik untuk pelanggan. Cuma untuk kita menggantikan pemakanan yang lebih sihat dengan bahan-bahan yang kita ubah rasanya, kadang-kadang pelanggan tidak dapat terima. Cik Rozia menambah, selain daripada penerimaan para pelanggan, satu lagi faktor turut perlu difikirkan para peniaga seperti beliau adalah isu kos. Kos dia memang tidak sama dengan bahan yang seperti biasa kita gunakan. So untuk itu memang agak membimbangkan kerana dengan kos air, kos pekerja, kos rental semua yang naik dan sekarang ni berniaga tidak seperti yang dulu. Using the industry grant known as the Healthier Ingredients Development Scheme, I think we've increased the number of producers and manufacturers who are bringing in affordable, healthier salt. The price per kg has gone down from about $10 per kg, which is about 10 times the price, to about $4 a kg. Gaya hidup serta kos jelas memainkan peranan dalam menentukan kandungan garam dalam diet masyarakat. Jadi Abdillah, untuk makan malam kenapa anda beli? Ini untuk mengurangkan kerja rumah dan dalam masa yang sama kita boleh uruskan anak-anak sambil menunggu makanan sampai. Memandangkan hari biasa saya sibuk, saya sekeluarga cuba melakukan aktiviti di luar pada hujung minggu seperti bersukan atau berjalan-jalan di taman. Kurangkan pengambilan garam. Itulah yang diwar-warkan sekarang. Namun gaya hidup yang sibuk, kos dan juga kekurangan maklumat mengenai kandungan garam dalam makanan, itu semua mempengaruhi diet kita. Saya juga ikut serta untuk mengurangkan pengambilan garam dalam makanan selama seminggu. Apakah kesudahannya? Ikuti lanjutan paparan detik minggu ini. Telur saja 2 biji. Susahlah untuk saya. Sedap kan tengok mereka makan. Tak sabarlah nak habis ni diet. Tak boleh. Shepherd's pie tapi kentang
tak pakai garam. Tawa. Tidak dapat dinafikan, garam bahan yang mengandungi kadar sodium yang tinggi sudah sebati dengan lidah masyarakat setempat. Malah Tinjauan Pemakanan Nasional mendedahkan rakyat Singapura secara purata mengambil 9 gram atau hampir 2 sudut teh garam setiap hari. Jumlah itu hampir seganda daripada apa yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO. Namun Singapura tidak kesorangan dalam cabaran ini. Ini kerana kadar itu setanding dengan China yang mana rakyat negara itu mengambil 10.9 gram sehari. Selain Amerika Syarikat dan Britain yang masing-masing mencatat kadar pengambilan sebanyak 9 gram juga. Saudara, adakah anda tahu bagaimana untuk mengenal pasti kandungan sodium sesebuah produk? Kita boleh rujuk kepada maklumat gizi lah untuk cari kadar sodium. Kita boleh cari bahan yang mengandungi perkataan sodium seperti sodium chloride dengan monosodium glutamate. Itu MSG lah. Kalau tak pun kita boleh cari perkataan flavor enhancer iaitu penambah rasa. Itu pun bahan yang mengandungi kadar sodium yang tinggi. Jadi untuk membuat perbandingan, saya mengambil 3 produk tinggi sodium. Pertama, garam biasa digunakan dan garam yang mengandungi kadar sodium rendah. Produk kedua, kicap. Antaranya popular digunakan di rumah dengan pilihan yang tiada bahan MSG tambahan. Yang terakhir pula adalah sos tomato yang kerap digunakan dalam beberapa masakan Melayu dibandingkan dengan sos tomato asli. Memang bahan-bahan yang lebih sihat ini harganya lebih tinggi sedikit. Tetapi kita kena lihat pada jangka panjang lah. Walaupun kita belanjakan lebih sikit untuk bahan-bahan yang sihat, tapi sebaliknya hasilnya kita dapat mengelakkan daripada masalah kesihatan. HPB and the government is helping them is to increase that supply of affordable products, increase the variety of these healthier options, and more importantly is to show consumers where these healthier options are. Pasaraya FairPrice misalnya menyatakan dari tahun 2019 hingga tahun 2022, syarikat itu menyaksikan tambahan lebih 10% pada penjualan produk lebih sihat. Dan bagi memenuhi permintaan meningkat, dek kesedaran lebih ketara para pelanggan terhadap kesihatan mereka, pasaraya ini juga menambah lagi 20% produk lebih sihat jenama sendiri pada tahun lalu. Salah seorang yang ingin membuktikan bahawa mengamalkan diet sihat tidak semestinya bermaksud perbelanjaan lebih besar ialah jurulatih kecergasan dan pemakanan serta pengasas Asian Meal Prep, Akila Nur Azman. Akila, apakah hidangan yang anda akan masak pada hari ini? Hidangan yang saya akan masak hari ini ialah fish soup bihun. Ini antara hidangan yang quite popular dalam masyarakat kita. Resepi hari ini kita akan gunakan kita punya own stock. Jadi saya akan gunakan bawang putih dan juga sedikit saja garam. Okey, jadi kita mula. Kita tahu masyarakat Melayu kita kaya dengan rempah ratus dan bahan-bahan. Dan mungkin untuk mengamalkan gaya hidup atau diet yang sihat ni sukar. Bagi anda kenapa agaknya? Kalau kita tukar produk itu mungkin rasanya tak sama. Jadi saya sarankan kita kurangkanlah. Jadi kalau kadang-kadang kita masak kan, kita agak-agak aja kan kita letak, mungkin kita boleh start to measure, mungkin satu tablespoon dalam satu dish tu okeylah juga. Can I? Yep. Okay. Alright. Ready ke? Dia ada perbezaan lah. Ada, mesti ada. Mesti ada, tapi kata orang tu boleh. Boleh rasa terima. kan sedikit dia punya garam sikit. Tapi taklah macam kalau makan kat luar terlalu salty kan. Saya advise kalau nak start makan makanan yang sihat, cubalah masak sendiri sebab tu lagi murah lah kira. Yeah.
Bagi mengetahui apakah kelebihan yang ada jika kita mengamalkan diet rendah sodium, saya mengaturkan janji temu bagi Hakim dengan seorang doktor keluarga, Dr. Muhammad Ilman. Apakah risiko bagi seseorang itu jika beliau menghidapi tekanan darah tinggi ini? Seorang pesakit yang ada tekanan darah tinggi berisiko menghidap pelbagai penyakit lain seperti angin ahmar, pendarahan otak, pendarahan di mata, sakit ginjal, lemah jantung, serangan jantung. Jadi kita harus tahu tekanan darah tinggi itu ada pelbagai punca. Bukan semua orang yang sakit tekanan darah tinggi itu apabila dia kurangkan kadar sodium dalam pemakanan itu akan melihat tekanan darahnya lebih memuaskan. Saya sebenarnya sedang mencuba diet kurang sodium selama seminggu ini, dan kalau doktor katakan bahawa pengambilan kadar sodium yang rendah pun tidak akan menjanjikan tekanan darah akan berkurangan, adakah ini bermakna bahawa usaha saya ini sebenarnya sia-sia sahaja? Kebanyakannya, terutamanya saya rasalah orang kita pemakanan kurang dijaga. Zat sodium bukan hanya dalam garam. Saya rasa belum cukup sebab orang selalunya tidak peka, lupa ataupun lalai yang sumber zat sodium itu ada banyak bukan hanya dalam garam. Bahan pengawet, proses food yang kita makan tadi, keropok apa semualah jajan. Akhirnya saudara, selesai sudah cabaran diet rendah sodium saya selama 7 hari. Memang kesimpulannya saya rasa agak leceh lah kerana saya perlu mengira pengambilan sodium saya untuk setiap hidangan itu. Tetapi saya pasti berbaloi untuk jangka masa panjang. Dan untuk hari terakhir ini saya akan membeli saja salad tanpa sos-sos yang disediakan kerana saya pasti sos-sos itu semua ada sodium. Dan minat menjaga kesihatan pastinya membawa manfaat kepada mereka yang disayangi. Kisah HG selepas ini membawakan paparan hidup Ernie Sontario.